Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda. So, bertemu lagi kita di dalam segmen perkongsian tips dan juga info berkenaan dengan sistem radiator ini. So, pada sesi kali ini, RBM akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan radiator cap. Okey, apakah kelebihan dan keburukan antara radiator cap yang seal ini silikon dan juga yang rubber? Sebenarnya banyak juga soalan ini yang diajukan kepada RBM berkenaan yang mana satu bagus. Okey, sebab kita banyak lihat sekarang dekat market boleh dikatakan sebagai orang kata demam silikon. Segala-galanya kita nak tukar yang silikon. Sama juga cover gasket nak tukar yang silikon. Radiator cap punya seal untuk cover ni pun nak pakai yang silikon. So dekat sini isu dia bagus ke tak bagus. So RBM akan kongsikan kepada anda untuk video kali ini. So kita akan gunakan seperti biasa, kita akan gunakan pressure test ni. Kita nak tahu, sebelum ni RBM ada kongsikan kepada anda berkenaan dengan apa maksud 1.1 bar, 0.9 bar ni, iaitu sebenarnya adalah menunjukkan pressure yang mana radiator cap ni boleh menampung tekanan di dalam sistem radiator kita anda. So dekat sini kita nak test, nanti RBM akan test antara yang mana silikon ni dan juga yang rubber ni. Ini adalah getah, okey. Kebiasaannya kalau kereta yang keluar daripada kilang, radiator cap ni dia punya seal ini getah. Dia bukan silikon. Silikon ni yang kebiasaannya aftermarket yang kita banyak jumpa di kedai spare part yang berada di luar sana. Dekat sini RBM sebenarnya ada satu pengalaman yang mungkin RBM nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan radiator cap jenis silikon ini. So dekat sini RBM akan sharekan kepada anda. Kita akan buat sedikit testing. Okay, so first, RBM akan kongsikan kepada anda iaitu 1.1 bar ni cara test dia. So kan ada satu filler neck dalam ni. Okay, kita pasangkan radiator cap ni. Dan kita akan masukkan nanti tekanan, pressure daripada bawah ni. Okay, contoh menggunakan pump ni. Okay, so anda akan dapat lihat nanti Okay. RBM akan apply, masukkan yang ini, tekanan dekat sini 1.1 bar. So anda lihat. So lihat apabila dia dah start naik 1.1 bar dekat sini, anda lihat pressure dah keluar ataupun tekanan tu dia dah mula keluar daripada overflow pipe ni. Okey, so kita try masukkan lagi. Apabila 1.1 bar dia start keluar dah tekanan dekat overflow pipe tu. Itulah yang dimaksudkan tadi ni 1.1 bar ni. Okey, so dekat sini ini juga ada satu radiator cap yang berkapasiti 1.1 bar tapi dia adalah silikon. So sebenarnya ada sejarah dekat radiator cap ni yang mungkin RBM nak kongsikan kepada anda. So kalau anda lihat dekat sini kita buka, ini radiator cap yang barulah. Okey, original APM. So kita masukkan radiator cap ini aftermarket radiator cap. Okey, RBM just memang saja RBM blankkan dia punya jenama dia. So okey. Kalau kita tengok kat sini dia 1.1 bar pressure dia. So kat sini anda lihat kita cuba masukkan dekat sini pressure. So anda lihat. Okey, kita try apply pressure 1.1 bar. Okey, lihat. Dia tak keluar lagi, dia lebih 1.1 bar. Lihat, apa yang try apply pressure lagi. Ha, 1.7 bar pun masih tak keluar lagi pressure. 2 bar pun masih tak keluar lagi. Tengok sampai ke 2.5 bar. Anda lihat. Tak nampak keluar lagi dia punya pressure tu Okey. Kita try tambah sikit lagi apply. Okey, nampak hampir 2.4 bar. Masih tak keluar lagi bubble dekat sini. Okey, so maknanya radiator cap ni spek dia bukan 1.1 bar lagi, dia dah jadi lebih kepada 2.5 bar. Anda dapat lihat tadi apa yang terjadi kepada radiator cap ni. Radiator cap ni jenis silikon dan sepatutnya pressure dia 1.1 bar. Okey, dekat sini sebenarnya apa problem pada radiator cap ni? Ni yang
RBM sendiri jumpa radiator cap ni nak ikutkan dia terlebih spek ataupun dia menjadi kepada lebih pun mungkin 2.5 bar. So apa sebab dia? Apa yang akan terjadi jika radiator cap ni pressure dia terlalu tinggi? So sebenarnya pada kereta yang menggunakan radiator cap ni sebenarnya kereta tu ada menghadapi masalah seperti radiator dia adalah bocor ataupun radiator core dia kembung. Okey, sebabkan pressure terlalu tinggi di dalam sistem. Contoh dia akan menyebabkan klip-klip pada radiator ni dia terbuka. Sebabkan tekanan tadi di dalam radiator ni dah menjadi terlalu tinggi. Spek yang sepatutnya kebiasaannya pengeluar kereta berikan kebiasaannya dia tak akan lebih 1.3 bar. Tapi kepada radiator cap yang jenis silikon ni, sebenarnya berdasarkan pengalaman daripada pemilik kereta ni, sebenarnya radiator cap ni dah lama dah. Mungkin dia kata dia dah beli lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun dah dia gunakan radiator cap sini. So dekat sini sebab tu apa yang RBM nak kongsikan kepada anda, jika anda lihat secara close up apabila anda menggunakan radiator cap jenis silikon ni, anda akan dapat lihat walaupun radiator cap ini dah berusia lebih kurang dekat 10 tahun, tapi silikon ini masih di dalam keadaan baik lagi. Okey, berbanding dengan kalau radiator cap jenis getah ni, okey, anda lihat kebiasaannya kita guna 4-5 tahun dia dah start keras dah. Itu yang selalunya ada kebocoran daripada radiator cap ni menyebabkan coolant keluar. Tapi sebaliknya pula kepada radiator cap yang silikon ni memang tak dinafikan dia baguslah, dia dapat mencegah daripada kebocoran tu ataupun dia dapat jaga seal ni dengan lebih lama lagi. Tapi problem dia satu, anda lihat kat sini spring ni kebiasaannya apabila digunakan terlalu lama di dalam sistem, mungkin dah lebih 10 tahun, memang radiator cap ni dia tak bocor lagi, tapi tekanan pada radiator cap ni dia menjadi tinggi. Sebab itu dia akan boleh menyebabkan kerosakan-kerosakan lain di dalam sistem radiator kita anda. Apabila pressure di dalam radiator tinggi, dia akan menyebabkan kebocoran pada klip-klip ni ataupun casing ni pecah. Okay, dan banyak lagi sebenarnya dia boleh hose boleh tercabut. So banyak lagi implikasi lain yang akan terjadi disebabkan oleh pressure terlalu tinggi ni. Apa sebenarnya kebaikan dan keburukan dia tentang radiator cap jenis silikon ni dan juga rubber ni? Kalau kita fikir secara logiknya, kenapa car manufacturer hanya menggunakan rubber ini kepada setiap produk mereka, ataupun sama juga dia tak gunakan silikon ni untuk setiap kereta keluaran mereka? Sama juga kes seperti wiper contoh, banyak sekarang dekat market wiper jenis silikon. Kenapa daripada kilang kebiasaannya diguna rubber? Mesti bersebab, bukan suka-suka. Kadang-kadang car manufacturer dia nak buat macam tu sebab sebenarnya radiator cap ni juga dia ada satu mileage. Okey, sebab itu apabila kita gunakan yang getah atau rubber ni, apabila sampai satu jangka hayat waktu radiator cap ni dia akan automatic bocor contoh dia sebab getah ni keras. So dekat situlah perlunya kita tukar radiator cap tu apabila kita melakukan servis waktu tu terhadap sistem radiator kereta kita. Itu waktu sesuai kita nak tukar radiator cap ni. Berbanding dengan radiator cap yang jenis silikon ni, kita boleh gunakan dia terlalu lama. Apabila kita gunakan dia terlalu lama, so dia akan menyebabkan spring rate. Sebab benda ni terendam di dalam panas, hari-hari panas sejuk. So secara automatiknya dia mengincreasekan ataupun dia meningkatkan spring rate pada radiator cap ni. Sebab itu anda lihat tadi dia boleh pergi kepada lebih 2.5 bar lagi. So valve dia ni tak releasekan pressure lagi. Sebab itu dia akan menyebabkan sistem radiator kereta anda secara keseluruhannya akan menjadi damage. Contoh dia tadi seperti satu radiator bocor, radiator pecah, hose radiator bocor, tercabut. Itu sebenarnya yang menyebabkan perkara-perkara ini boleh berlaku ke radiator cap anda terlebih pressure. Sebab itu boleh katakan kepada RBM, senang je. Kalau pada RBM, apa yang car manufacturer sarankan kepada anda sebenarnya dah yang terbaik untuk kereta anda. So jangan ikut trend zaman sekarang. Banyak dekat luar sana memang tidak menafikan macam-macam. Segala-galanya kita nak silikon kan, tapi anda kena lihat pro and con dia. Mungkin silikon memang tahan boleh. Seal ni memang boleh tahan lama. 10 tahun boleh tahan masih. Dia masih lembut lagi sebab dia silikon dia punya material dia. Tapi dia akan efek kepada benda yang lain pula. Contoh dia seperti spring rate ni. Ataupun spring pada radiator cap ni dia akan menjadi keras. Secara automatiknya pressure di dalam sistem radiator kereta anda akan meningkat. Okey, berbanding dengan tadi kita berbalik kepada radiator cap yang jenis rubber ni. So dia ada mileage yang seperti ada biar nak sampaikan kepada anda, mungkin dia boleh tahan 5 tahun. Apabila dah bocor radiator cap ni, just tukar kembali kepada spek seperti asal daripada kilang. Sebab sebenarnya itulah tujuan radiator cap ni dicipta, supaya kita boleh cegah awal segala kerosakan-kerosakan awal yang kita dapat kesan, supaya dia tidak lebih merebak kepada kerosakan-kerosakan yang lebih teruk lagi terhadap sistem radiator kereta anda ataupun terhadap enjin kereta anda.
Mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk video kali ini. So jika anda rasa segala video-video daripada RBM Radiator TV channel ini dapat membantu anda ataupun dapat memberi manfaat kepada anda, so jangan lupa sharekan video ini kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, supaya mereka juga mendapat segala informasi dan juga maklumat yang lebih tepat lagi tentang sistem radiator kereta ini. Sampai kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Masalah radiator, tanya RBM.